Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Disember 2022 bersama dengan saya Nur Syah Mama Amin. Persidangan Dewan Undangan Dun Perak bertukar kecoh selama 20 minit. Ia selepas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta, Muhammad Arafat Barisai Mahmad, bertikam lidah dengan beberapa adun pembangkang. Ia bermula selepas Muhammad Arafat membangkitkan isu Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi Awang tidak hadir pada sesi pembentangan RUU berkenaan peruntukan larangan Ahli Dewan Rakyat bertukar parti. Ketika perbahasan berlaku, pengundian berlaku di Parlimen, Ahli Parlimen Marang, Presiden kepada parti PAS tidak hadir, ponting Parlimen. Di mananya ada moral, di mananya ada prinsip perjuangan yang perlu hadir menunjukkan sebagai pemimpin, perlu tunjukkan, kita kena tunjuk sokongan kepada Akta Lompat Parti ini. Tak hadir tanpa alasan. Kalau bagi alasan, tak ada masalah. Dakwaan Muhammad Arafat itu kemudian tidak dipersetujui beberapa adun PN yang mempertikaikan kenyataannya selain menyifatkan dakwaan itu sebagai dangkal. Parti daripada kerajaan adakah tak penting? Rasanya hujah ni sangat dangkal. Sangat dangkal. Selim, ambil. Senang sangat nak claim. Selim, tadi tanya. Yang ni kita nak sebut, kita punya cepat, YB kita buat kerja. Selesai kerja dia. Cepat sikit, short. Dia celah. Tolong jangan senang sangat nak bawa hujah yang sangat dangkal. Ini bukan celah, cepat sikit. Jangan lambat. Dah, duduk. Sekarang ni, Selim, saya begini. Selim tanya ni. Selim tanya. Rasa banyak hujah yang tak kena lah. Lain kali buat teks lah kita. Nampak sikit bersasar dalam bercakap. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, dia akan membuat keputusan dalam tempoh 21 hari mengenai kekosongan 4 ahli parlimen dari Gabungan Rakyat Sabah JRS. Johari juga mengesahkan dia sudah menerima surat rasmi daripada Naib Presiden Bersatu Ronald Kianti pada 27 Disember lalu. Bercakap kepada Malaysia Kini, Johari juga berkata, Ronald mencadangkan supaya 4 ahli parlimen JRS itu mengosongkan kerusi mereka. Johari berkata dia perlu meneliti perkara itu dan berharap ia dapat diselesaikan secepat mungkin. JRS pada asalnya berikrar taat setia kepada Muhyiddin Yassin selaku pemimpin PN untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Namun sokongan itu berubah selepas Anwar Ibrahim dilantik menjadi Perdana Menteri. Pada 10 Disember, sekumpulan 15 adun JRS dan 4 ahli parlimen mengisytiharkan bahawa mereka keluar dari Bersatu. Mereka ialah Ahli Parlimen Papar Armizan Ali, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan, Ahli Parlimen Ranau Jonathan Yassin dan Ahli Parlimen Sipitang Mat Bali Musa. 4 ahli parlimen Gabungan Rakyat Sabah JRS boleh kekal sebagai ahli parlimen tanpa perlu diadakan pilihan raya kecil PRK. Itu kata bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Muhammad Nazri Abdul Aziz. Muhammad Nazri seperti dilapor Esro Awani berkata, berdasarkan akta anti lompat parti yang telah dilulus, calon bertanding atas lambang parti bukan keahlian. Katanya dalam kes di Sabah, 4 ahli parlimen itu bertanding menggunakan lambang JRS dan bukannya Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Ulas lanjut, kata Nazri, 4 ahli parlimen itu mendapat watikah daripada pengerusi JRS iaitu Haji Jinur dan bukannya dari Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin. Nazri mengulas tindakan Naib Presiden Bersatu Ronald Kianti menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat untuk mengisytiharkan kekosongan itu kerana mereka bertanding sebagai ahli Parti Bersatu. Sebelum ini, seorang lagi bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Wan Junaidi Tuanku Jaafar juga menjelaskan 4 ahli parlimen JRS itu tidak perlu mengosongkan kerusi itu. Wan Junaidi yang turut terbabit dalam penggubalan Undang-Undang Larangan Bertukar Parti yang diluluskan Dewan Rakyat Julai lalu berkata, 4 ahli parlimen JRS itu boleh kekal di kerusi mereka. Hebat tak hebat bapa aku? Semua orang ni nak tolong dah. Yelah tu.
Sembang apa tadi? Bersumbu. Kita pasal bapak suka tolong orang. Nasib baik ada mengingatkan. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden Parti Bangsa Malaysia PBM Larry Seng memberi amaran kepada ahlinya tidak menyertai NGO Muafakat Nasional. Beliau membuat kenyataan itu dalam hantaran di Facebooknya semalam. Dalam kenyataan itu, beliau memaklumkan ahli parti didapati menyertai NGO itu akan dikenakan tindakan penggantungan termasuk keahlian dibatalkan. Zuraida Kamarudin yang dipecat PBM menyertai NGO diasaskan bekas pemimpin UMNO Anwar Musa pada 14 Disember lalu. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Julau itu berkata, partinya menyokong kerajaan perpaduan dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Katanya PBM merupakan parti yang sejajar dengan komponen parti lain membentuk kerajaan hari ini dan ia perlu difahami penuh ahli parti. Kemarin PBM memecat Zuraida dan 10 yang lain selepas gagal memberi maklum balas terhadap surat tunjuk sebab yang dikeluarkan awal bulan ini. Pemecatan itu susulan pertikaian antara Seng dan 11 ahli majlis tertinggi yang digantung keahlian pada Oktober kerana didakwa tidak berdisiplin. Ikatan Demokratik Malaysia Muda memecat salah seorang pengasasnya Mutalik Othman sebagai pengerusi negeri Perak. Penggiat buku Indi sebelum terjun ke bidang politik itu juga digantung keanggotaan parti selama 3 tahun bermula semalam. Ini kerana tindakannya mengumumkan bertanding di Tapah dalam pilihan raya umum lalu ketika parti itu masih berunding kerusi pilihan raya dengan Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan, Setiausaha Agung parti itu, Amir Abdul Hadi berkata, tindakan Muttalib itu melanggar perlembagaan parti. Muttalib pada 20 Oktober lalu mengumumkan akan bertanding di Tapah, kubu kuat BN yang disandang oleh Timbalan Presiden MIC M. Saravanan selama 3 penggal. Sebelum itu, naib Presiden PKR K. Saraswati dijangka bertanding di kerusi itu. Muda bagaimanapun menafikan akan meletakkan calon di situ kerana ia kerusi PH. Muttalib bagaimanapun kemudian mendapat kerusi Parlimen Masjid Tanah Melaka tetapi akhirnya kecundang di tangan tokoh Perikatan Nasional Mas Ermiyati Samsudin. Sementara itu, Amir juga menuduh Muttalib menunjukkan niat untuk melakukan sabotaj kepada parti dengan menukar kata laluan akaun rasmi Muda Perak. Berita seterusnya, SPRM membuka kertas siasatan berhubung isu pengambil alihan pengurusan Menara Kuala Lumpur. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu tetapi enggan mendedahkan maklumat lanjut. Sebelum ini, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil mengesahkan saham syarikat pengurusan Menara Kuala Lumpur telah dijual oleh Telekom Malaysia. TM menjual saham itu kepada sebuah syarikat yang hampir ditutup bernama Hydro Shopee Sdn Bhd pada Oktober. Pada Selasa, bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa menafikan beliau terlibat dalam urusan pemindahan saham itu. Katanya TM merupakan syarikat senaraian awam dan urusan pemindahan saham itu tidak memerlukan kebenaran kementerian. Terbaru dalam satu kenyataan hari ini, Telekom berkata ia memutuskan untuk tidak lagi memegang konsesi bagi pengurusan Menara KL kerana mahu menumpukan kepada perniagaan terasnya iaitu perkhidmatan telekomunikasi. Syarikat berkaitan kerajaan itu juga menafikan dakwaan bahawa rancangan berkenaan dibuat secara senyap-senyap. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.